belum lagi kan? Belum lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton sesi Sembang-Sembang ASMB yang bersiaran secara langsung di Facebook Sembang-Sembang ASMB sempena berlangsungnya program Ramah Mesra ASMB di Kuantan City Mall Pahang ketika ini. Dan hari ini merupakan hari kedua #Team ASMB berada di sini bersedia untuk menerima kunjungan anda semua. Tidak kiralah jika anda ingin melabur dalam akaun ASB, membuka akaun, mengemaskini maklumat ataupun pertanyaan mengenai produk-produk ASMB, perkhidmatan-perkhidmatan dan juga berkenaan dengan financial perancangan kewangan kerana sebahagian daripada kaki tangan kami adalah perancangan kewangan yang bertauliah. Betul tak, Mai? Ya, betul. Terima kasih kepada yang sudi berjumpa tim ASNB semalam. Hari ini pun kita masih ada banyak lagi hadiah yang ingin diberikan kepada pengunjung-pengunjung kita melalui pelbagai aktiviti seperti peraduan mudah, trivia labor, siapa cepat susun Rubik. Cepat susun Rubik. Tadi adik-adik kita ni semua dah masuk. Lepas tentang cepat susun Rubik kan, kita ada pemenang yang paling cepat dalam masa seminit lebih je. Settle. Lepas tu ada TikTok dance untuk kanak-kanak bawah 12 tahun dan juga Insta Labo Explorer. Kemudian pukul 3 petang nanti kita akan bawakan artis jemputan. Ya, Mai. Ya, Betul siapa tu. artis jemputan kita? Kita ada Abang Joey BPR dan Abang Bagio Dama Sutra. Iya. Untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu mereka yang sentiasa kekal mekar di dalam hati kita gitu. Yang pastinya akan menyentuh perasaan anda semua. Jadi jomlah anda bersama-sama dengan tim ASNB di program Ramah Mesra ASNB di Kuantan City Mall. Hari ini merupakan hari terakhir kita berada di sini sehingga jam 10 malam sahaja. Dan pada masa yang sama, hari ini juga kita ada bawakan ejen-ejen ASNB turut serta memeriahkan program kita hari ini. Kita ada tim CIMB, tepuk sikit adik. Tim CIMB, tim RHB dan juga tim Maybank yang akan memberikan anda sedikit sebanyak tentang perancangan kewangan, mengenai pelaburan dan juga ASB financing. Okey, baiklah Mai. Begitu banyak aktiviti yang kami sediakan kepada anda. So jangan lepaskan peluang kepada penonton-penonton yang sedang menonton. Mehlah ramai-ramai ke sini, sama-sama kita join aktiviti dan melabur. Okey, baiklah Mai. Pada hari ini kita teruskan dengan segmen Sembang-Sembang ASMB kerana hari ini kita ada tetamu istimewa, Mai. Pagi ini kita bersama Encik Samsudin Kadir, penasihat kewangan bertauliah yang berpengalaman luas dalam menawarkan khidmat nasihat kewangan kepada orang ramai. Mai, agaknya apakah tajuk yang akan dibincangkan pagi ini, Mai? Tajuk yang kita akan bincangkan ialah melabur versus berhutang. Kesilapan biasa dalam pengurusan wang. Hutang atau melabur, mana satu yang lebih untung, mana satu yang membebankan. So kita akan bincangkan hari ini dengan adik-adik ni semua dan kita akan dengarkan penjelasan Encik Samsudin sebentar lagi. Tetapi Riz, sebelum kita mulakan sesi sembang-sembang SNB hari ini, izinkan saya perkenalkan Sekolah Kelab Pelaburan ASNB PNB dari SMK Nenasi Pekan. Tepukan gemuruh untuk adik-adik. Ya, kalau tak silap saya, mereka semua ni ialah pelajar dari tingkatan 4 dan tingkatan 5, betul? Betul. Betul. So Cik Samsudin, mereka ni nanti tak lama lagi akan sambung belajar. Lepas tu akan memulakan alam pekerjaan. So penting untuk mereka tahu tentang hutang itu ya. So mungkinlah nanti diorang boleh grab all the information mengenai apa yang kita akan kongsikan pada hari ini. Ya, betul. Baiklah Mai, kita teruskan sesi pagi ini dengan soalan pertama kepada tetamu istimewa kita Cik Syam ya. Okeylah, baik Syam. Bila kita sebut melabur dan berhutang itu adalah dua perkara yang berbeza.
Dan di sini kita mau minta Cik Syam perjelaskan lagi kepada adik-adik kita yang hari ini. Mungkin sekarang ni diorang dah form 4, of course ibu bapa bagi duit, betul, buat belanja sekolah semua. Dan ada kadang-kadang kalau tak cukup, pinjam dengan kawan. So nak Cik Syam terangkan sedikit, apakah kesan kepada seseorang yang suka berhutang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusanku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, bakal-bakal Tan Sri, bakal-bakal Puan Sri, bakal-bakal Datuk, bakal-bakal Datin, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan-hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi. Apabila disebut tentang melabur dengan berhutang, sebelum betul. saya masuk pada pelajar, dia ada hutang ni dia boleh dibagi kepada dua ya. Ada hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin kaya. Ada. Ada. Okey. Ada hutang yang semakin lama membuatkan kita jadi papa kedana. Pun ada juga. Nanti balik nanti adik-adik tanya semak tanya ayah ada hutang apa. So dia senaraikan, tanya dia senaraikan. Ayah ada hutang apa? Lepas ni kita boleh tahu dan bagi tahu ayah ibu kita untuk kita tahu sama ada ayah kita tu ada hutang yang membuatkan dia semakin lama semakin kaya atau dia ada hutang yang membuatkan dia semakin lama papa kedana atau miskin. Boleh? Boleh balik dan tanya Boleh? Okey, so dia tanya hutang apa yang dia ada atau pembiayaan. Okey. Hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin miskin. Yang ini untuk semak dengan mak ayah dulu ya. Yang pertama adalah hutang kad kredit. Tanya ayah kita ada kad kredit. Suruh dia buka beg ke mak kita. Mak tengok kad sikit. Kan ada kad ATM, debit card, ada satu lagi nama credit card. Ya. Tingkatan 4, tingkatan 5 dah belajar right? Tak belajar debit card, credit card? Dah belajar belum? Belum. Dah belajar ke Dalam belum? matematik tak? Okey, debit card dengan credit card ya. Kalau debit card tidak ada masalah. Debit card adalah saving kita lah. Credit card ni macam kita pinjam duit kawan. Ya, credit card sebenarnya nama bahasa glamournya kad kredit. Bahasa yang sebenarnya kad hutang. Kad hutang. Contoh kat dalam pasar raya ni, kalau dia tulis kad hutang diterima di sini, malu orang nak pergi beli ya. Dia guna nama kad kredit. Itu adalah seni untuk membuatkan kita yang tak nak berhutang jadi berhutang. Ya. Ingat cek dengan mak ayah. Kalau mak ayah kita ada debit card, maksudnya hidup kita semakin lama semakin kaya. Kalau mak ayah kita ada hutang kad kredit, maksudnya mak ayah kita termasuk kita, hidup kita akan semakin lama semakin miskin. Makin kita membesar kita nampak ayah kita semakin miskin. Boleh. Yang kedua adalah hutang pembiayaan peribadi. Tengok rumah, kalau mak ayah kita renovate rumah, dah besar dapur ke, buat posh ke, pasang tai, tanya ni guna duit mana? Pembiayaan peribadi. Itu maksudnya mak ayah kita ambil hutang yang membuatkan mak ayah kita semakin lama semakin miskin. Ya? Termasuk aranu ataupun pajak gadai. Itu termasuk hutang-hutang Miskin. yang membuatkan kita semakin lama semakin miskin. Dan satu lagi, buy now, pay later. Itu Atomi. itu pun termasuk hutang-hutang yang membuatkan mak ayah kita ataupun mungkin di masa depan kita semakin lama semakin papa kedana. Tahu tak papa kedana? Okey. Hutang-hutang yang membuatkan kita semakin lama semakin kaya ada kat sini ya, dalam kawasan ni ya. Ya? Salah satu ada kat sini, kat belakang tu. Ya, nanti pergi kat belakang ambil borang tu dengan Siami Bank, Maybank, RHB Bank. Betul. Ada RHB Bank. 3 minta dia borang untuk buat pembiayaan ASB ataupun bahasa Inggeris dia ASB financing. Ya, okey. Pergi ambil tu dah balik tunjuk kat mak. Ini hutang-hutang yang membuatkan mak atau ayah insya-Allah semakin lama semakin kaya. Boleh. ASB financing ya. ASB depan tu. Kalau tak ada tu jangan. Okey, satu lagi hutang yang membuatkan kita
semakin lama semakin kaya dalam kebanyakan kes, bukan semua kes, adalah beli rumah. Beli rumah, okey. Beli rumah tu hutang baguslah. Ya, rumah tengok, tapi kalau rumah di luar kemampuan yang kita nyawa-nyawa ikan tu memang beban lah. Okey. Kalau kita dah membiasakan ni untuk pelajar, membiasakan berhutang dengan kawan kan. Sebab apa kita berhutang dengan kawan? Mak ayah tak bagi duit ke atau kita terlebih berbelanja? Yang Apa? mana Zat? Lebih berbelanja dia jawab. Terlebih berbelanja. Dia masalah ni bukan masalah kita yang remaja je, sampai ke tua pun. Yang kat sini pun termasuk kita kadang-kadang Serentak. Ada. Terasa. sebab boleh tanya yang dah bekerja kadang-kadang pinjam kawan ya. Ini sebenarnya kita tak ada pagar hak dia dalam hidup kita ni, kita kena ada hak macam kereta. Ada brek tak kereta? Kereta ayah kita ada brek ke tak ada? Kalau buang brek tu apa jadi? Rasa-rasa ada kat sini lagi tu. Datang dengan bas ke? Balik ni suruh driver tu buang brek. Rasa-rasa sempat sampai ke Pekan ke? Siap-siap sampai ke Taman Barzah dulu ya. Jadi samalah, apabila kita meminjam duit kawan, itu maksudnya kita tak ada brek. Brek tak ada. Terbabaslah nanti. Ya? Terbabaslah nanti. Yes. Jadi apabila kita dah start meminjam, kita akan jadi satu perangai suka berdusta. Suka berdusta? Berdusta maksudnya kita pinjam duit, esok aku bayar. Dan last esok bayar tak? Tak bayar. Kita pun ada kawan-kawan right? Ada. Yes. Jadi Ada. dapat gaji aku bayar. Dia bayar tak lepas tu? Tak bayar. Yes. Jadi sebenarnya kalau dah mula belajar meminjam, kita akan jadi start menipu. Dengar tu adik-adik. Jadi kalau kita tahu dah kaki menipu ni ke mana mereka bila dewasa kelak. Kat pejabat dia menipu je. Yang jadi scammer tu yes. Jadi kat sekolah lagi kalau boleh hakkan jangan, ya. Jangan meminjam, tak ada, bukan sebab kat luar ni mesti ada tawaran-tawaran yang mengarut, ya. Betul. Yang kena buat keputusan sekarang, balik dah tak ada dah. Itu yang kita nak pinjam, jangan. Contoh kalau beli online, ada beli online tak? Okey, kalau kita beli online, duit ada, perkara pertama kita buat jangan terus beli. Kan dia ada tulis offer 50%. Lepas tu kita tengok apa yang di lepas esok. Sama je harga dia, right? Okey, paling bagus kita add to cart dulu. Ya. Kalau orang putih dulu, dia kad kredit zaman dulu kan yang jenis gores tu, dia akan simpan, dia akan masukkan plastik, dia akan bekukan dalam peti sejuk. Kad Jadi, tu? ada ais. Ada ais. Jadi kalau dia datang ke Shopee ni nampak, perabot nak belilah. Dia akan fikir, sanggup tak dia balik rumah, ambil ais tu cairkan. bercair tu berapa jam. Lalas selamat, tak terbelanja. Tak belanja, okey. Macam kita yang online ni, add to cart tunggu seminggu, jangan beli terus. Jangan beli terus. Add to cart, biarkan duduk kanan add cart seminggu. Lepas seminggu, kadang-kadang kita tengok tak nak dah beli. Kalau kita nak lagi, itu barang betul-betul kita nak. Tahan seminggu, letak dalam add. Macam saya dalam handphone 100 ada yang add to cart. Tapi mostly 99% tak beli. Tak beli. Add to cart seminggu. Seminggu tu supaya otak kita jadi waras. Break kita makan. Ni tak berapa perlu. Boleh InsyaAllah. So jadi kalau boleh elakkan kita membudayakan meminjam. Kecuali lah duit kita hilang. Duit hilang pun salah satu cara jangan letak di tempat yang sama. Macam anak saya ni pergi camp, hari ni bawa balik. Saya kata jangan letak duit contoh RM10 dalam tempat yang sama. Kalau orang curi habis, kalau tercicir habis. Biar ada di 2-3 tempat yang berbeza. Sama juga dengan pelaburan. Don't put all egg in one basket. Kalau letak telur dalam satu bakul, balik ni terbalik kat bakul tu. Berapa telur lagi yang masih ada? Mostly akan hancur. Ya, pecah. Betul, Wallahualam. hancur semuanya. Okey, Mai mungkin bertanya adik-adik ni. Okey, Cik Syam dah cerita apa itu hutang, tip-tip untuk elak daripada hutang ni. So kita nak tanya, adik tahu tak apa itu melabur? Tahu tak apa itu melabur? Kalau tak kita minta Cik Syam terangkan sikit apa itu melabur, pelaburan ni apa? Okey, saya terganggu tadi sebab tengok seorang tu pakai kasut macam saya sekolah dulu pakai. Tuan punya badan tak perasan. Kasut All Star ke North Star? North ke All Star tu? All Star. Tu geng saya lah. Saya sekolah dulu saya pakai kasut tu. Saya tak pakai yang kasut sekolah lain. Kan budak-muda. High cut. Siap yang lipat tu. Boleh lipat ni? All Star tu ada style. Tapi warna putih lah, zaman tu kan kena pakai warna putih je, right? Betul. Pergi ke Thailand pergi beli. Tu jiwa. Okey. Bila sebut melabur ni sebenarnya adalah untuk kita mengembangkan, kita nak suruh duit jadi
toyol tau. Supaya duit tu jadi kerja, jadi kuli tau. Kita ada dua pilihan jadi hidup kat dunia ni dengan duit. Satu, kita bekerja untuk duit. Satu lagi adalah kita nak suruh duit bekerja untuk kita. Yang mana satu nak? Kita nak kerja untuk duit ke ataupun contoh kita pergi kedai basuh pinggan kat kedai kan, contoh sekolah ke apa, dapat duit right? Tu kita kerja untuk duit. Melabur ni kita nak suruh duit jadi hamba kita. Jadi toyol kita, biar dia kerja untuk kita, bukan pergi curi duit orang supaya dia kerja. Kerja. Kita suruh dia kerja, kita tak nak. Ya, itu masuk melabur. Ya. Kalau menyimpan, kita jadi hamba duit, kita kerja untuk duit. Itu menyimpan. Ya, boleh melabur. Apabila kita melabur, pertama dia bekerja, kita tidur pun dia bekerja. Contoh, ada duit dalam ASB right? Ada? Tak ada lagi. Mungkin ada tapi dia tak tahu mak bapak dia buka kan ya. ke apa ke. Balik Betul, ni, betul. Balik ni tanya parents. Kalau tak ada boleh buka. Balik ni suruh kat pekan, Buka. ada tak brush? Ada. Kat pekan. Ada pergi ejen. Ejen boleh pergi bank. Pergi suruh mak buka terus, balik ni buka. Buka Ya, account ASB. Okey, ASB ni adalah salah satunya apabila kita menjadikan duit kita bekerja untuk dia. Melabur ni maksudnya duit bekerja untuk kita. Seolah kita ada pekerja. Kalau tuan-tuan masuk contoh melabur di ASB ni, so staff-staff tu dia bekerja untuk kita lah tu. Tolong menaikkan duit kita tu. Betul. Ya, kita tidur, duit masih bekerja untuk kita. Kalau kita tak pergi basuh pinggan, tak pergi kerja, dapat duit tak? Melabur ni, kita tidur ke dia bekerja untuk kita? Kita bangun pun dia bekerja untuk kita 24 jam sehari. Dan kenapa perlu melabur? Okey, tuan-tuan nanti besar nak duduk di kampung kan nak duduk di bandar? Bandar. Okey, bandar, rumah di kampung dengan bandar mana yang lagi mahal? Bandar, right. Jadi dengan kita melabur masa umur tuan-tuan ni, melabur sekarang, tuan-tuan boleh memiliki hartanah rumah-rumah di bandar, tapi bayar dengan harga rumah di kampung, harga dia. Orang lain duduk di bandar bayar harga bandar. Kita tak sebab kita melabur awal ya. Okey, orang yang saya kagum adalah Warren Buffett. Warren Buffett, ada orang panggil Buffett tak apa, dua-dua tak masuk neraka ya. Warren Buffett ya. Kata tak tahu. Warren Buffett kenal? Tak. Nanti search Warren Buffett, B-U-F-F-E-T. Ada panggil Buffett, ada macam pijok lah, ada panggil pijok, ada panggil pujo, right. Okey, Warren Buffett ni dia mula melabur, umur dia 15 tahun ke? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dia dah berniaga 5 tahun. Meniaga. 5 tahun. 5 tahun dia dah meniaga. 5 tahun dah meniaga. Tahun 1943 kita pun belum merdeka. Dah saya nak tunjuk pemikiran dia. Sebelum merdeka right. Ada mak ayah kita tanya dia. Mak 5 tahun buat apa? Main apa? Main apa? Main guli. Main bola slipper. Main ya. Ya slipper, yes balin. Dia 5 tahun dia dah meniaga. Umur 11 tahun dia dah melabur. 11 tahun. Ya, ni sebelum merdeka, 1943 zaman tu. Umur 13 tahun kita dah 14 right paling kurang. 14 ke? 14 apa 16? 16 dan 17. Umur 13 tahun dia dah membayar cukai. Orang bayar cukai ni maksudnya itu membuktikan duit dia dah jadi hamba dia. Siapa yang berjaya bayar cukai, maksudnya duit kita dah jadi toyol untuk bekerja untuk kita. Ya? Dia umur 13 tahun dah bayar cukai. Kita ada orang 20, ada orang 60 tak boleh bayar cukai, tak mampu, tak layak. Boleh? Itu Warren Buffett. Jadi tuan-tuan ni untung jugalah macam Cik Puan ni sebut. Zaman kita tak ada right? Betul, tak ada. Tak ada. Kita sepak terajang dulu. Tuan-tuan muda-muda ni dah dah diterdedahkan dengan melabur. So melabur ni sebenarnya dia buatkan duit kita cepat menjadi lebih banyak. Ya? Kalau tuan-tuan start sekarang buat betul-betul tahan, tuan-tuan boleh beli kereta cash. Cash. Dengan guna ASB. Tunai. Tak payah pergi pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang. Macam kebanyakan mak ayah kita. Boleh InsyaAllah. Wallahualam. Berdasarkan penjelasan Cik Syamsuddin tadi kan, saya rasa persamaan antara
hutang dan melabur ini ialah dia punya kadar faedah tau. Dia punya kadar faedah lah. Dia memang berkait rapat antara dua ni. So bagaimana kadar faedah ni memberi kesan yang berbeza kepada pelaburan dan hutang? Okey, kalau kita tengok dia kalau dalam pelaburan dipanggil dividen, right? Sebenarnya kalau Dividen, dia kadar betul. lah, kadar dividen atau kadar faedah ataupun keuntungan. Kalau kita kalau macam ASB dulu kan kita tengok, dia kalau 10 tahun dulu, dia tengok atas performance lah. Setiap 10 tahun duit kita tu akan jadi double. Kalau kita letak 5,000, buat bodoh tidur orang pergi mana, duit tu akan jadi 10,000 dalam masa 10 tahun. Boleh? Itu kalau melabur. Kalau di SB lah ya. Secara purata, bukan not necessary to be 10 years, tengok atas performance. Kalau kita berhutang macam buat pembiayaan peribadi, beli kereta, kita paling senang macam ni, saya bagi benda yang sama. Kita letak dalam ASB 50,000, 10 tahun on average kan, kadang jadi 14 tahun, 13 tahun okey. Dia akan jadi 100,000. On average, tengok atas performance sepanjang 10 tahun. Dividen kadar tu melabur. Duit kita 50,000, dia jadi 100,000. Kalau kita berhutang, ambil pinjaman macam contoh kad kredit. Kad kredit 50,000 hutang, 4 tahun dia jadi 100,000. 4 tahun lagi jadi 200,000. Dalam tempoh 8 tahun, hutang kita yang 50,000, kita kena bayar RM200,000. Boleh 8 tahun. Tu kad kredit. Boleh nampak? Dia kadar juga tu. Tapi kadar yang membebankan kita, hutang. Boleh? Ataupun satu lagi, kita ada duit 50,000, kita beli kereta. Kawan kita ambil 50,000 masuk dalam ASB. 10 tahun insyaAllah more or less contoh 100,000. Dengan syarat dividen tak ambil lah. Yang kita pula ambil 50,000 beli kereta. Contoh lepas ni dah start belum kerja nak beli kereta dulu. Kita pun belilah kereta baru. 10 tahun kita pakai, kita bayar ke bank mungkin 70,000. Kan kita beli kereta 50,000. Dengan bayar dia punya kadar faedah apa semua, kita ambil Islamic ke dan sebagainya, dia mesti ada charge dengan bank tu. Contoh kita bayar balik 70,000 lah ke bank. Ya? Sepanjang 10 tahun. Kawan kita dah ada duit 100,000 dalam SB. 70,000, masa tu rasa-rasa kereta kita harga berapa? Harga naik kan? Kereta mak ayah kita, masa dia beli berapa harga? Balik ni tanya kereta mak ayah kita yang pakai kereta. Tanya dulu, mak beli berapa kereta ni? Dia kalau dia pakai macam Proton Saga, apa tu 50,000 right? Myvi 50. 50,000. Okey. 10 tahun contoh kita bayar 70,000, 60,000. Kita bayar dah duit sekali campur dengan bulan-bulan tambah tu sebab berhutang 70,000. Kalau jual balik 10 tahun dapat berapa tuan? Separuh kot. Tinggi tu 20 rasanya. 20, separuh daripada harga dia, asal. 20 atau below dan 10 tahun punya kereta. 10 tahun punya kereta, betul. Divisit lah. Kita bayar 70,000 dapat balik 20,000. Berbaloi tak? Itu yang dipanggil pelaburan besi buruk. Tak kira kereta apa yang kita pakai, at the end of the day, dia akan jadi dijual untuk besi buruk. Boleh beli kereta mahal, guna dividen. Sekarang ni melabur dulu, itu kepentingan melaburnya. Biar ada kerja untuk kita. Contoh ada 100,000 right. Bukan saja kita boleh beli Myvi 2 biji, satu untuk kita, satu untuk mak kita, cash. Tak ada bulan-bulan. Ataupun beli kereta yang lebih besar, lebih mewah yang 100,000. Tapi dari mana 50,000? Sebab kita pastikan kita letak tempat yang bekerja untuk kita. Boleh? Dia macam ni, hidup kita jangan ikut yang majoriti. Majoriti letak dalam SB tak? Tak. Betul right? Minoriti. Jadi orang yang minoriti. Dalam hidup ni apa-apa jadi orang minoriti. Pakai kasut All Star kita seorang je right? Orang lain tak pakai right? Tu minoriti. Ya? Okey. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Okeylah Syam. Okey, tadi Syam sebelum kita ada sesi live tadi, adik-adik ni kita dah main dah Instalabo. Kat situ dia tengoklah kalau simpan RM30 sebulan 10 tahun jadi berapa dengan kadar dividen. Tadi kita dah main game dengan adik-adik ni. Okey, cuma kat sini kita nak kongsi ilmu dengan adik sebab sekarang ni macam-macam kalau kita tengok YouTube ke apa keluar iklan. Iklan
pelaburan ni, pelaburan tu, pelaburan ni. So kita nak minta Cik Syam kongsi dengan adik-adik kita dan juga penonton-penonton di FB Live kita. Apabila orang tu mula nak menyimpan atau melabur, apakah yang perlu dia tengok? Maksudnya mungkin dari segi ciri-ciri yang perlu dikajilah sebelum dia decide untuk melabur dan resiko terhadap pulangan tersebut. Boleh Cik Chan terangkan? Okey, baik. Okey, yang ni saya bagi ikut Akta Bank Negara lah ya. Tapi dalam bahasa untuk layman punya bahasa. Okey, negara kita ada bank negara, right? Bank negara, bukan bank tu, bank negara yang atas, Central Bank. Dia ada akta, dia dipanggil dulu BAFIA, bukan mafia. BAFIA. BAFIA 1987. Masa tu zaman Pak Mantelo, kalau tahu tanya mak ayah kita. So sekarang dia panggil initial IFSA, Islamic Financial Service Act, atau FSA Financial Service Act 2013, Akta Kewangan lah, dengan Kewangan Islam 2013. Okey. Dalam tu secara asas mengklasifikasikan mana-mana individu ni, ulang ayat ni ke mak ayah kita. Mana-mana individu yang ingin melabur ataupun menawarkan pelaburan, nak tawarkan pelaburan, nak menjanjikan pulangan, nak mengambil deposit ataupun modal daripada rakyat ataupun mana-mana kawasan dalam Malaysia ni, di Sabah ke, Sarawak ke, Kuantan ke. Kalau ada orang nak jumpa kita, apa orang nak promote dalam TikTok ke, pertama dia mestilah daripada bank ataupun institusi kewangan. Kalau bukan bank ataupun institusi kewangan, tak boleh. Bank macam yang belakang. Institusi kewangan ni contohnya yang ni. Ya, PNB, Permodalan Nasional Berhad. Dia di bawah akta institusi kewangan yang dibenarkan untuk mengambil deposit yang tuan-tuan masuk dalam akaun tu. Dibenarkan. Ataupun anak syarikat. Ya, anak syarikat bank ataupun anak syarikat ASB. Ya, yang tu dibenarkan. Yang kedua adalah yang bank tadi, yang kedua adalah anak syarikat bank dengan institusi kewangan. Institusi kewangan ni macam ASB, tabung haji, ya, anak syarikat. Contoh ada orang sana, tuan jom labung dengan saya. Masuk 100 untung 1000 sebulan. Kita tanya syarikat apa? Syarikat Untung Segera Sdn Bhd. Kita tanya dia, bapak engkau nama apa? Dia kata Ibrahim. Aku bukan tanya bapak engkau, bapak syarikat tu. Kalau bapak syarikat tu bukan PNB, tak boleh masuk. Boleh? Tanya bapak syarikat ni siapa? Bapak kau, dia sebut Ibrahim, no. Kalau sebut PNB, cek dengan PNB, betul tak? Boleh. Yang tiga adalah insurans dengan takaful yang dibenarkan oleh kerajaan. Yang kelima unit trust. Unit trust kita adalah yang swasta, kerajaan negeri. Yang dilindungi right. Modal kita right. Modal? PIDM ke? Kita ada security commission. Okey, boleh. So maksudnya kalau kita masuk berapa pun, at the end of the day kita nak keluar, boleh keluar balik modal kita. Tak berkurang. Tak berkurang. Yang tu bawah unit trust ya. Ada unit trust luar yang swasta, kita masuk dia akan berkurangan nilai dia. Dan yang seterusnya koperasi. Tapi koperasi banyak juga yang skim cepat kaya. Berhati-hati. Dan last sekali saham di Bursa Malaysia yang listed, dia panggil Initial Public Offering. Yang tu mungkin kita tak berapa faham ya. 6 ni saja yang dibenarkan untuk mempromosikan pelaburan. Lain pada tu skim cepat kaya. Pagi tadi pun ada seorang makcik tanya saya, tuan masuk 10,000 setiap bulan dapat ni. Saya kata itu skim cepat kaya. Tak cerita detail dah tahu. Ya. Tuan-tuan kena jadi sekilas ikan di laut. Sudah aku tahu? Jantan betina. Itu yang biasa. Untuk tuan-tuan, sekilas ikan di laut sudah aku tahu niat dia apa. Ya, kita upgrade sikit. Niat dia apa? Boleh? Kalau dia guarantee jamin berapa, itu skim cepat kaya. ASB tak jamin. Tak bagi specific rate. Bulan 12 ni baru dia umumkan. Nampak? Setahun berniaga, berlabur baru dia umumkan. Ni baru nak masuk ini, masuk dengan saya 10%. Tak payah letaklah dalam ASB. Itu scammer. Jangan, berhati-hati. Kena tipu adalah pilihan. Bagi tahu kat mak ayah kita, kalau dia kena. Tipu tu pilihan. Ya? Bukan takdir. Ya, kena tipu tu adalah pilihan. Kita yang memilih nak melabur, right?
Tuhan suruh masuk. Saya tak tahulah, tiba-tiba duit saya masuk ke akaun dia je. Kalau kita tak transfer, tak masuk lah. Kita yang tekan. Boleh ya? So, jangan masuk. Dia memanglah falsafah ke pelaburan, don't put all egg in one basket. Saya nak tuan-tuan jadi macam Warren Buffett, insyaAllah. Boleh? Umur berapa, nanti beli cash. Belanja saya lah. Tapi jangan belanja tertarik yang murah-murah. Air kopi yang mahal-mahal sikit, yang belakang tu ke. Boleh ya? Make sure. Beli kereta pertama cash boleh, guna dividen. Dan tak silap tuan-tuan, macam saya kata, ada pencarung ASB, tahu dividen dia berapa? Tak yang di antara tertinggi lah, tertinggi sangat kena tanya dia orang. Yang saya tahu, 2-3 tahun lepas dia dapat dividen saja. Dividen tahu dividen tak? Dividen. Dividen dia rasa-rasa berapa tinggi? 2-3 tahun lepas tak salah, ataupun 4 years ago. Dividen dia saja 350,000. Berapa sebulan? Berapa sebulan? Tak boleh nak kira, banyak kosong sangat belakang. Ya? 350,000 kita ambil 360,000. Kita bagi dengan 12, 30,000 sebulan. Cukup tak? Cukup. 1,000 sehari cukup. Untuk habiskan. Masuk pas saya tak ada, bagilah ke orang. 1,000 sehari. Minum teh tarik tak boleh bayar RM10, tak apa, saya bayar 100. Nak bagi habis 1,000 sehari. Itu dia lah, bukan maksudnya kita, maksudnya ada orang dapat dividen tu. Dan kalau tuan-tuan tahu, untuk membina satu KLCC berapa bilion? 5 bilion ke? 5 ke 7? Saya tak pasti 5 bilion KLCC. Dan ASB tuan-tuan dah bagi dividen, sepanjang penubuhannya lebih daripada 100 bilion. Kalau nak tahu berapa banyak, KLCC itu boleh dibina di setiap negeri. Kuantan boleh ada satu KLCC, Kuala Terengganu boleh ada satu KLCC, Kota Baru boleh ada satu KLCC, Kuching boleh ada satu, Malaysia boleh. Duit yang ASB dah bagi dividen, bukan simpanan, dividen. Boleh buat lebih pada 20 buah KLCC yang dah dibayar sejak 1978. Dah lebih 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi yang ini dah terbukti dah. So melabur tu memang adalah suatu benda yang wajib kena buat Kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat, duit tuan-tuan akan dimakan oleh ingat masa sekolah rendah dulu, masa tadika 10 sen boleh beli gula-gula tak? Dulu. Boleh. Berapa biji? Zaman saya dulu 10 sen 5. Oi. 5. 3. Zaman saya 4. Tengok 3. Tuan-tuan berapa ni? 2. Nampak tak? Daripada saya 4, 3. Nampak sangat saya paling muda sini. Dia dapat 4. Okey. Tuan-tuan dah 2. Anak kita esok, yes. Sekarang berapa? 10 sen boleh beli? Gula-gula. 10 sen. Satu. Satu boleh? KL 10 sen tak ada. Biasa 20 sen. 20 sen satu sebenarnya. 20 sen satu. Kalau KL 20 sen satu dah. Belah-belah sana. 20 sen satu. Kita 10 sen satu kira murah lagi. Murah. Boleh nampak tak? Sebab apa? Kenapa ia jadi? Sebab, yelah, tu yang saya kata inflasi. Duit bagi tahu mak ayah kita paling kurang seboleh-bolehnya simpan dalam ASB dan ke atas. Simpan sebahagian biar ada. Jangan dalam akaun saving. Kalau akaun saving kita simpan, duit kita akan jadi double dalam masa 90, ni kat Malaysia, yang saya kira 90 hingga 480 tahun. Baru jadi double. Saya pernah ada seorang peserta kursus besaraan, dia simpan umur 40, dia menyimpan bukan melabur. Dia simpan masa umur 40 tahun dia 20,000. Umur 60, minggu depan nak cukup 60, kilang tempat dia bekerja tu buat kursus besaraan. Dia kata, tuan, sebelum datang kursus tuan, minggu lepas saya pergi cek di bank. Dia buat tak tahu tu selama 20 tahun. Duit dia tak sampai 21,000 lagi. 20 tahun letak dalam akaun saving. Saya tanya tuan simpan kat mana? Dia sebut, tak payah risau. Tempat tuan tu, dia akan jadi double 360 tahun. Jadi tuan dah simpan 20 tahun. Tuan kena sabar 340 tahun. Dia pun maki hamu saya. Tak pasal-pasal saya kena maki hamu. Yang pergi menyimpannya dia. Boleh? That's why duit kita meningkat ke tak. Itu bermakna siapa jadi, mana dia jadi hamba kepada duit. Dia bekerja untuk duit. Sepatutnya kalau dalam SB 10 tahun dah jadi, kalau dulu dulu saya ambil yang dulu track record lama paling on average lah, ni ambil rendah. 10 tahun duit yang 20,000 patut jadi 40,000. 10 kalau dalam SB 20 tahun dia jadi 80,000 lah.
Kalau terdahulu awal lagi banyak lah. Ni saya ambil on average RM80,000. Nampak beza? Tuan letak dalam tu, buat biar bodoh RM20,000. Tak sampai RM21,000. Boleh? So zaman kita kena melabur. Cuma jangan melabur tempat yang mengarut-ngarut. Yang menjanjikan bulan bintang tu. Ya? Jangan. Hari ni dia ada, esok tak ada. Bukan untuk tuan-tuan lah. Saya ada yang kerja oil and gas. Dalam EPF 2 juta. Buat keluar 2 juta masuk yang online. Masuk online. Oh. 2 juta. Gone. Buat pinjaman peribadi pula dengan korporasi. Nak pergi kat mereka cari syarikat tu. Gone. Duit 2 juta habis. Umur dah nak pension dah. Dengan ada hutang 200,000 lagi dengan personal loan. Ya, jangan ingat kena tipu adalah pilihan. Bukan dia yang cerdik. Kita ni yang dok. Wallahu a'lam. Dengar tu adik-adik. Kena tipu tu adalah pilihan. Saya pun kena dengar. Melabur tu. pun adalah pilihan. Tak Yes, melabur pun adalah pilihan. pilihan. Tadi yang Encik Syazudin cakap tentang ASB tu, ya memang modal dia akan kekal. ASB ni special Dia berharga tetap. Beli RM1, jual tetap RM1. Jadi macam mana pun tetaplah berharga tetap. Dia takkan susut nilai untuk ASB Memang special khas untuk Bumi Putra saja. Letak dalam ASB jantung tuan-tuan tak sakit. Saya ada beli saham Bursa Malaysia. Nak buka tu kadang-kadang menggigil nak tengok. Takut turun. Kalau turun memang backmook sebulan tak tengok pelaburan saya di Bursa Malaysia. Ya? Even TNB cakap-cakap besar. Saham dia drop. Drop juga. Ni kalau di ASB ni kita tak payah nak pening kepala. Bukannya jangan masuk. Don't put all egg in one basket. Mula-mula nak belajar pasal pelaburan is good di ASB. Dan ASB biadalah. Mak ayah kita pun ada. Faham? Boleh? Nanti ni live ni dia ada record right? Dia boleh masuk. Betul. Yes, dia boleh boleh tengok tengok. Mak balik. ayah kita dengar Dekat balik. live pun kita ada yang mendengar kita di live FB Sembang-Sembang SNB pun sama. So kita pun penonton-penonton kita pun samalah kita nasihatkan yang diorang pun boleh ambil tiba tak ilmu yang diberikan pada hari ini. Okey, macam mana pula kalau kita meminjam? Apa ciri-ciri pinjaman yang baik dan tak baik? Terutamanya jenis pinjaman yang sebaiknya kita elakkan sewaktu kita mula-mula nak bekerja. Mula-mula baru nak pegang duit. Dia yang jadi yang mula-mula ni kita rasa kalau yang remaja, kalau lelaki kereta lah. Ya nak pakai kereta. Saya Alhamdulillah masa saya umur macam tuan-tuan ni, saya makan di sebuah kedai kopi dan kebetulan yang duduk sebelah saya tu pakcik tua dah. Ya. Jadi masa tu ada bunyi sebuah kereta. Kuatlah bunyi kan macam ada setengah kereta ubah suai exhaust right. So bunyi ni memang kuat. Saya tengah makan ni. Pakcik tu, Tuan Haji tu dia kata, adik-adik cuba tengok kereta apa. Dia pun boleh berpaling tapi dia tak masa tengah makan kedai kopi. Dia kata adik-adik cuba tengok kereta apa yang bunyi kuat. Kan orang ubah suai kereta. Bunyi memang macam ribut. Lari macam siput. Allahu Akbar. Tu masa saya sekolah. Sama ada sekolah atau duduk universiti. Saya tak berapa ingat. Yeah. Jadi apabila dia sebut macam tu, dia suruh saya tengok warna apa kereta tu. Kan bunyi kuat kan. Kita ingat macam Formula One right. Bunyi memang kuat. Saya pun tengok, saya kata warna merah. Lebih kurangnya tu saya tengok warna merah. Lepas tu pakcik tu kata kat saya, tak lajulah kalau nampak warna. Tak laju. Saya pun dah set. Aku nak beli kereta yang laju. Jangan tak nampak warna. Saya pun tengoklah Formula One. Pernah tengok Formula One? Nampak tak kereta tu warna apa? Tak nampak? Tak, kereta Formula One, Michael Schumacher bawa ke siapa? Nampak tak warna dia? Nampak right? Tak laju tuan tu. Itu maksudnya tak laju. Itu sebab saya bak kereta tuan-tuan. Kereta pertama saya beli, kalau bos saya Datuk Seri tu menonton, orang Pahang, saya dipaksa beli kereta. Sebab staf bawah saya pakai kereta, saya masih pakai motor saja. Kereta kedua saya dipaksa oleh abang saya. Abang saya duduk di Kuantan. Ya. Dan kereta yang saya beli yang datang ni pun dipaksa oleh abang saya duduk di KL. Saya dipaksa untuk beli kereta sebab saya duduk tengah cari kereta yang laju yang tak nampak warna. Tak jumpa-jumpa. Jadi tuan-tuan, kereta ni kajian menunjukkan orang yang merasa dirinya mahal, kalau kita rasa diri kita mahal, ya. Orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak akan mencari simbol-simbol kekayaan palsu untuk ditayangkan pada sekeliling dia. Ya? Tengok dua orang ni, kita tengok.
Dia panggil apa? Less is more. Ada nak setakat jam satu, tak ada nak pakai benda dah. Ada labu cili, labu air, labu sayur, tak ada. Ya? Kalau cincin pun sekadar ada. Tak ada yang besar berjongkong-jongkong. Ya? Orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu untuk ditayangkan. Rasa ada setengah orang pakai kereta tahu, kancil. Tapi logo depan dia apa? Daihatsu, Toyota, betul tak? Betul tak? Ubah suai. Tengok dalam geran, apa, Perodua. 2. Tapi tengok kereta, ni logo lain. Itu isu nilai. Ya? Kasan tengok ada setengah perempuan kalau pergi kenduri kahwin. Labu ci, labu air, labu sayur ada belakang kat badan. Kalau lelaki toke, jam Rolex ada, jam Rolex. Rolex tak ada, Rolex ada, Rolex lah. Ya? Sebab rasa malu. Nanti apa orang kata. Ya, orang yang rasa dirinya mahal, cuba tengok Warren Buffett. Dia ada syarikat penerbangan, kapal terbang, private jet, dia tak pernah guna kalau sebelum ni lah. Dia sewakan kepada orang yang lebih miskin pada dia. Miskin pun billionaire lah. Ya. Apabila kita rasa diri kita murah, kita akan sibuk mencari simbol-simbol. Ya. Orang beli kereta, habis bayar. Kereta tu adalah pelaburan besi buruk. Dia sebenarnya benda di antara bagus dibuat apabila kita mula berkejaya, cari benda pelaburan macam contoh hartanah. Nak beli hartanah kena ada down payment. Mana nak cari down payment, right? Mula-mula kerja. Itulah yang kita buat sekarang. Melabur dalam ASB sampai dividen dia boleh membantu kita beli rumah seawal yang boleh. Tuan-tuan dan cik puan, di Jerman saya lalu sebut 75% rakyat dia menyewa sampai mati. KL berlambak dah yang meninggal dalam rumah. Saya lagi rumah orang, saya tanya rumah ni sewa ke? Sewa lagi. Mati dalam rumah sewa, tuan. Kita warga negara Malaysia, kita mesti tempat kita pijak mesti ada. Mesti ada tanah dalam Malaysia ni atas nama kita. Kalau kita tu warga negara yang berdaulat. Mesti kena ada. So macam mana nak buat? ASB salah satu jalan penyelesaian yang mudah sebab modal kita tak berkurang. Ya, pastikan. Tengok mak ayah kita dah ada rumah tak? Kenapa tak beli? Kita tanya dia. ASB dia ada. Tak ada. Itulah mak kena masuk ASB. Kalau selama ni mak buat cara mak tak boleh beli tanah, cuba ikhtiar dengan ASB pula. Tapi janganlah melabur-melabur dapat dividen keluar. Ada orang dia buat potongan gaji. Cukup bulan. Tak sampai cukup bulan depan dah keluar dalam tu. Ya? Boleh? Balik cek dengan mak ayah kita. Pelaburan memang kena buat dan pinjaman yang baik. Pinjaman pembiayaan baru yang macam saya kata yang kat belakang tu, ASB Financing. Ambil ASB Financing, nanti dah kerja, jangan tengok dividen tu. Biarkan for 10 years kalau boleh tahan. Macam saya sebut di Radio Pahang sebentar tadi. Kalau tak boleh tahan, buat 9 sampai 9 tahun. Ya, sebab dividen dia akan semakin. Sebab kalau duit kita RM100,000, kalau tuan-tuan bekerja, tuan-tuan boleh buat ASB Financing, terus ada RM100,000 dalam akaun. Best tak? Atau RM200,000 tu belakang tu. Pergi ambil terus borang. Balik ni suruh mak ayah kerja. Swasta ke kerajaan? Ke sendiri? Kecok duit. Kalau kerajaan swasta ambil lalu borang. Balik mak isi borang ni. Kita pula paksa. Ya? Tu hutang yang bagus. Hutang yang tak bagus yang saya sebut awal, kad kredit elakkan, skim ansuran mudah jangan. Ya, macam ada mak kita beli pinggan mangkuk bayar ansuran lah. Kalau beli pinggan mangkuk bayar ansuran, itu tandanya mak kita rasa diri dia miskin. Sebab orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu. Nanti buat latihan kat mak. Mak, cuba ambil pinggan RM2,5 dengan pinggan mahal tu. Mak masak mi goreng, saya pejam mata ni, ikat. Saya try makan. Pinggan mahal tu lagi sedap ke? Sama je. Cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Kadang-kadang kita pergi rumah moyang kita, atuk kita, cawan dia bagi pun dah pecah sikit, dah sumbing, right? Sumbing. Tapi air kopi dia wow, atau air teh dia wow. Kadang-kadang pergi rumah orang pinggan mangkuk mahal, rasa air teh dia tak best langsung. Wallah, ya. Wallahu alam. Okey, well Cik Syam. Okey, kepada adik-adik dan juga mungkin penonton yang sedang menonton sekarang ni, mungkin ingin tahu, ramai Cik Syam orang yang muda tidak segan untuk berhutang
tetapi amat berat untuk melabur. Orang kata nak melabur ni berat, nak keluar duit poket ni. Tapi nak berhutang tak cukup, pinjam dengan kawan tak segan. Apakah nasihat Cik Syam untuk golongan-golongan macam ni, Cik Syam? Okey, yang pertamanya tukar kawan kita. Sebab kalau kita suka dah nak berhutang ni sebab nak show. Kena tukar kawan. Kita berkawan dengan kawan yang salah. Saya sebut awal-awal. Kalau tuan-tuan kalau suka berhutang ni sebab satu nilai diri kita. Bila nilai diri kita rendah, kita akan suka berhutang. Senang je nak tahu. Kalau kita beli selain pada rumah dengan kereta, selain pada tu berhutang, itu tandanya kita rasa diri kita murah. Kenapa tak boleh nak tunggu dulu? Nak beli meja makan, kenapa nak kena berhutang dulu? Kenapa tak kumpul dulu? Ada seorang individu yang saya sangat kagum, kalau kira macam income dia tak boleh duduk rumah banglo. Tapi dia boleh ada rumah banglo, ada banyak rumah dan milioner. Satu benda yang saya nampak perangai dia bukan dua. Yang boleh berhutang rumah dengan kereta. Lain pada tu kena tunai. Dia nak beli meja makan. Tanya mak kita. Biasa beli meja makan kita tengok kan yang boleh bayar 10 bulan. Betul, installment. Contohlah 3,000 installment jadi 4,000, right? Macam dia ni, mak dia ni. Tu masa saya pergi rumah dia, dia nak beli meja makan yang 3,000. Dia tanya, okey berapa? 3,000. Okey. Dia kata, okey saya nak bayar ansuran. Kedai perabot kata boleh RM4,000. Orang kaya beli meja makan 3,000. Kita yang tak kurang kaya beli bayar meja makan 3,000, bayar 4,000. Mana bila nak jadi kaya? Apa yang mak dia buat? Mak dia kata okey, saya nak beli yang 3,000 ni, design ni. Bulan-bulan cukup bulan saya bagi hantar RM300. RM300. Habis bayar baru saya angkat meja ni. Ada orang buat, yes. Dia yang tak layak duduk rumah banglo, dia mampu beli bukan satu lah, juta lah duit dia, bukan 2 juta lebih. Sebab dia buat tu, lagi tak ni dia pergi bayar dulu kat kedai tu, meja tak ambil. Saya tak akan guna cermin mata apa secara berhutang. Apabila saya pergi makan dengan dia kat kedai, kebetulan wife saya kata, pergi bayar. Belum sempat, saya pergi tanya, dia dah bayar dah. Duduk sekejap lepas order dia dah bayar terus. Bukan untuk dia, untuk kita sekali. Ya, sebab prinsip dia yang boleh berhutang. Kalau kita makan, kita berhutang dulu, right? Yang kita makan dulu, lepas tu baru bayar. Berhutang lah. Dia tak boleh. Dia order tu, dia pergi bayar kaunter. Makan dulu. No. Saya bayar dulu. Ya, sebab dia tak amalkan budaya berhutang. Walaupun kan kita makan, right? Kan kalau KFC kan bayar dulu, right? Kalau yang lain, makan dulu, right? Dia lepas dia orang dah order, dia tu pergi kaunter. Tadi saya order nasi goreng ni, dia bayar terus. Itu salah satu yang kita perlu budayakan lah. Ya. Wallahualam. Tapi ada juga Cik Safruddin yang berhutang tapi untuk pelaburan. Contohnya untuk melabur. Contohnya ASB financing. Kira kita berhutang lah tapi kita melabur. So, adakah mengambil pembiayaan ASB ni satu langkah yang bijak? And bagaimana kita nak strategisekan dia supaya kita fully utilize the ASB financing tu? Soalan bagus. Dia kalau kita nak jadi kaya lambat, kita menyimpan dululah. Menyimpan melabur ASB sikit-sikit macam kita buat sekarang. Kalau nak kaya cepat, kita guna duit orang lain. Kita guna duit orang lain untuk menyimpan. Kalau kita simpan sendiri, contohlah untuk 200,000, kita simpan 1,200. Kita tengok kawan kita ambil pembiayaan ASB 200,000, contoh umur, tengok tahu umur, bergantung pada umur. Ada orang 1,000 lebih, ada orang 1,200. Kita tak nak ambil pembiayaan, kita nak simpan ni. Kita simpan setiap bulan 1,200. 3 bulan 1,200 je ada akaun. Tapi kalau kita ambil pembiayaan, dalam akaun kita akan ada 200,000. Walaupun itu bukan duit kita, duit bank. Nak kaya cepat, guna duit orang lain. Guna duit bank lah. Nak beli rumah, kita bayar 10% je. 10%, rumah 300,000, kita bayar 30,000 je. 90,000 akan dibayari maksudnya financing oleh bank. Ya. Kalau nak tunggu kumpul duit sampai 300,000, harga rumah naik 600,000, tak beli-beli kita nanti. So, hutang yang perlu dibuat yang kaya ni dua. Hutang rumah dengan hutang yang belakang tu. Ambil pembiayaan belakang sebab kita, that's why saya kata tadi, kalau kita kerja kerajaan atau swasta ataupun yang melayakkan kita, jangan kata saya tak layak, jangan tak pergi jumpa dia orangnya. Tanya dia berapa kita layak.
Saya ada seorang ni yang saya bantu dulu, suruh ambil ASB. Sekarang ni dia kena paralyzed. Kan, dia ambil ASB, dia tak perlu bayar dah. Dia tak perlu bayar dah tuan. Dia ambil 100 ribu, dia baru bayar berapa ribu Dia bayar 600 sebulan, 12 7,200, saya rasa dia baru bayar 4 tahun ke 5 tahun. Mana dia bayar baru 35,000. Dia tak perlu bayar dah 65,000, free je dapat. Ya. So pembiayaan kat belakang dan dia ada takaful. Ya, takaful. Dia ada game dia. Tapi syarat satu, untuk nak maximize, ambil pembiayaan ASB, contoh 100,000. Kalau tanya saya suruh 100 atau 200,000 lah. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh, paling rendah 50,000 lah. Ya. Kalau 100,000 lebih kurang 600 ke 500 ringgit sebulan. Kalau 50,000 mungkin 200 lebih. Tengok umur kita ya. Ambil yang tu dan dividennya jangan usik. Jangan duk tengok. Jangan buat bodoh je. Selama 10 tahun anak cantik. Kalau tak boleh 9, 8, 7 ya. Kalau tuan-tuan buat 10 tahun 100-200 ribu, tuan-tuan boleh gunakan duit tu kalau nak terdesak nak beli kereta cash pun boleh. Itu bagus lah bagi saya. Sebab kos makin naik. Dia sebenarnya kalau nak bagus biar kereta kita dapat beli cash. Tapi dengan menabur lah. Kalau tak menabur tak boleh, kena ambil pembiayaan. Dan kereta pertama biar kereta second hand. Jangan beli kereta baru. Ya? Lepas tu beli kereta baru. Wallahualam. Okey, baiklah Cik Syam. Okey, macam ni Cik Syam. Ada juga di kalangan kita mungkin pengunjung-pengunjung yang dekat atas, depan ni, ada yang kategori mungkin berpendapatan agak kurang. Contohnya mungkin gaji pun cukup-cukup makan lah. Orang kata kais pagi, makan pagi. Dan ada juga yang baru start bekerja, mungkin adik-adik yang sekitar-sekitar outlet-outlet ni. Apabila dapat gaji dan gaji tak cukup, apakah langkah yang bijak sepatutnya? Adakah perlu simpan ke, beli kereta terus ke, ataupun elakkan kredit kad ke? Apakah contoh terbaik untuk permulaan hidup mereka? Okey, bagus. Soalan tu sebab tanya gaji yang kecil, ciput punya gaji. Betul. Kereta pun dia ada yang kereta ciput dengan kereta mewah, kereta besar, right? Betul? Betul. Okey, saya nak tanya satu. Kereta besar kecil apa dia ada brake tak? Ada brake kereta ya? Ada. Tak, kereta ciput pun ada. Motor kecil tu. Tak, motor besar ada brake. Motor kecil. Samalah gaji. Tak kira gaji besar. Kalau gaji kecil kita makan nasi lemak bawah pokok. Gaji besar kita makan nasi lemak dalam shopping mall. Betul? Betul? Still makan, right? Itu beza dia. Kena ada brake. Kita gaji kita berapa? Sebab saya dah kata tadi di radio saya dah buat 2 uji kaji orang yang OKU penglihatan. Buta bahasa kasarnya. Bahasa lembutnya OKU penglihatan. Buta. Sebab kalau kita yang gaji ciput pun nak nyimpan tak boleh. Kalau orang buta lagilah, ya betul tak? Lagilah. Saya buat kat dia orang, seorang 2 tahun boleh beli kebun. Tanah dengan kebun. Bukan tanah sekarang ke, seorang lagi boleh beli apartmen di KL. 2 tahun. Tu orang OKU. Dia isunya kadang-kadang kita kata kita tak cukup duit. Ya, siapa tak cukup kalau ada masa datang jumpa saya. Mungkin saya lepas habis ni saya stay jap. Dalam phone saya ni ada seorang tengah kontak. Tadi saya berjalan saya update dia. Ramai yang kata tak ada duit. Tapi bila saya duduk banyak benda membazir yang dia buat. Ya. Saya bagi contoh lah. Kalau kita nak masuk KFC, tak apalah. Yang tak ada duit pun kata tak ada duit makan KFC, right? Betul. Makan juga. Okey, KFC ni, kalau kita nak masuk KFC, contohlah whatever brand. Perkara pertama, tanya diri kita, kita nak makan K ke, nak makan F ke, nak makan C? Tu wajib kena tanya. Kalau kita tak ada duit, yang ni yang dipanggil break. Macam 2 orang tak apa, dia order je. Mana tengok bil, tu lebih duit. Melabur banyak dah kan. Macam saya tak boleh, anak ramai. Target nak 3 orang anak tuan-tuan. Anak pertama Awaludin. Anak kedua Tengah Rudin. Anak ketiga Akhirudin. Tiba-tiba penerbit buku saya silap mencetak buku. Saya buat buku satu tu anak projek luar biasa. Penerbit pergi cetak projek anak luar biasa. Lain maksudnya tu. So lahirlah yang keempat. Awaludin, Tengah Rudin, Akhirudin. Keluar seorang lagi macam mana dah? Dah akhir dah. Terpaksalah letak nama Salahuddin. Bagi adik-adik yang nama Salahuddin, balik tanya mak. Mak, kenapa nama saya Salahuddin?
So anak saya 7 orang tuan-tuan. Tuan-tuan, 7 orang daripada 18 sampai 7 tahun. Kalau masuk KFC faham. Saya boleh belanja KFC lebih murah daripada tuan-tuan masuk. Pertama rule-nya tak boleh minum air manis. Bahaya, potong kaki. Minum kat rumah terus. Saya dah ada penapis air, bayar RM5 sehari. Minum dulu, bawa botol. Ini saya dah kereta ada botol. Minum air, minum terus. Sana tak boleh, tu air tu banyak tu. Saya ajar gula. Tadi pun pergi rumah abang saya di Bukit Pelindung, mak tua. Saya baca gula tu. Tuan-tuan nak tahu gula banyak bukan? Nanti kita dah habis duit beli benda tu, air gas, right? Lepas tu dah besar, habis duit pula potong kaki, tak jauh lah ya. So jangan, okey. So air tak ada. Air saya beli satu je, air mineral, share. Dulu. Sekarang tak ada, minum kat rumah dulu. Tak pensan pun, tak minum. Ya, 7 orang tu, share satu botol. Satu botol untuk 7 orang tu. Dah saya tanya, dah datang nak minum air ke nak makan KFC? Nak makan K ke FC? Anak sulung saya dia nak makan C. Cheesy wedges only. Yang 18 tahun. Dia tak nak K. Kentucky Fried Chicken. Okay. Anak saya yang dekat yang bosu nak F. French fries only. Yang seorang tu KFC. Kentucky Fried Chicken. Semua nak makan. So saya order yang dia nak. So kos saya memang terlampau murah pada orang lain. Kan nak masuk pizza, boleh? Nak makan pizza ke nak makan apa? Pizza. Saya akan order pizza saja. No mushroom soup. Kalau nak makan mushroom soup, kita masuk makan mushroom soup saja. Sebab dalam kedai tuan-tuan, dia ada perangkap-perangkap untuk memengaruhi kita. Saya sebut pasar raya ya. Apabila saya belajar Master in Marketing, saya terkejut beruk tu. Tak jadi beruk, alhamdulillah. Saya ingat troli disediakan untuk memudahkan orang. Memudahkan orang bawa barang. Betul. Tanya mak ayah ataupun tanya dia orang. Pernah tak nak beli macam nak beli beras ke sekampit, right? Singgahlah pasar raya. Atau nak beli ubat gigi. Kita malah pegang bako, kita ambil troli. Betul. Kita nak beli ubat gigi je. Tapi mula-mula memang ubat gigi. Sampai hujung, penuh. Kenapa? Sebab dia ada dah strategi. Apabila dari segi psikologi, apabila beli barang tak dalam troli, kita akan rasa rendah diri. Sebab orang akan jeling. Hey, awal bulan dah duit habis ke? Sebenarnya kita nak beli ubat gigi, itu yang kita tambah. Itu sebab saya kalau tuan-tuan jumpa masuk pasar raya, saya bawa anak saya dengan ni. Saya akan masuk anak saya dalam troli, penuh dah. Tak bawa anak, isteri saya duduk dalam tu. Ya? Itu tak adalah isteri, tapi ada orang buat. Dulu saya pernah tengok Tesco Extra. Di Shah Alam, isteri dia duduk dalam tu. Terkejut, tapi saya ambil gambar tak jadi. Kalau tidak tuan-tuan boleh nampak. Tak jadi gambar tu. Isteri duduk dalam tu. Macam mana dia letak tak tahulah. Wallahu a'lam. Jadi troli macam mana dia letak baju kurung. Dia pakai baju kurung je. Saya tak tahulah, takut mengoyang ke, wallahu a'lam. Tapi ambil gambar macam tu kan kadang tak menjadi. So kita kena ada break. Kalau kata yang RM30 tak ada duit tuan-tuan, mari duduk dengan saya siap tengok. Okey, pertama ada birthday tak? Ada sambut birthday tak? Birthday ni adalah membunuh dorongan. Tuan tanya anak saya, pergi tanya. Anak saya form 4, nak kek? Tak nak. Saya rule simple je, nak kek boleh. Make sure habis. Tak habis saya suap. Ambil nak. So anak saya mesti tak nak. Yang form 4 tak? Dia nak duit RM30 top up Touch and Go e-wallet. Boleh. Sebenarnya kita kata tak ada duit, tapi sebenarnya kita tak nampak apa itu pembaziran. Tak ada korelasi tuan-tuan. Anak-anak yang diberi birthday akan jadi anak yang pandai belajar. Pasangan-pasangan yang menyambut anniversary, jodoh dia akan kekal sampai kiamat. Tak ada. Tuan-tuan tengok orang buat kahwin grand. Right? Bercerai pun grand. Ada orang kahwin gambar sekeping tak ada. Sampai sekarang tak bercerai-cerai. There's no correlation. Kalau tuan-tuan banyak membaca macam tadi disebut, kalau kita berilmu, kita tak akan, tak apa nak buat. Tapi tengoklah kita mampu atau tak. Saya bukan isu tak cukup duit. Jadi break tu kena ada. Kereta kecil macam mana pun, motor macam mana kena ada break. Berani naik kereta tak ada break? Berani? Sama gaji pun samalah. Kalau gaji kita RM1,000, potong 30%. Kalau gaji kita RM10,000, potong 30%. Gaji kita RM1,000 pun sama. Maknanya setiap RM1,300 kita kena alih tepi. Alih tepi. Kalau RM3,000, RM900 lah. RM900 lah. Kalau RM10,000, RM3,000 tu je. Tu break. Yang lain nak belanja makan KFC tiap hari ke apa, go ahead. Janji 30 kena simpan. Sebab itu untuk masa depan kita.
Sebab kita tak tahu kita senang sihat berapa lama. Ya, tuan-tuan tanya, ada tak kawan-kawan yang mak dia paralyzed, lumpuh? Tengah tanya pampers berapa? Tuan-tuan, pampers saja campur dengan susu yang kena makan lebih kurang 2,100. Nak cari duit kat mana? Ya? Jangan beli kereta mahal. Saya jadi HR dulu. Ada staff dia pakai kancil. Tiap-tiap bulan gaji dia okey. Tiba-tiba tukar jadi wira, minta pinjam dengan syarikat untuk bayar insurans. Tak ada duit. Selama ni okey. Sebab upgrade yang berlebihan. Ya? Boleh? Orang yang merasa diri mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu untuk ditayangkan kepada orang. Cuba tengok berapa ramai yang beli kereta. Tuan tengok orang kaya beli kereta dia tak ambil gambar. Saya ada orang Pahang ni. Income, bukan income, harta dia pun lebih 100 juta. Saya tak pernah tengok dia ambil gambar sekali pun dengan gambar kereta-kereta dia. Orang betul-betul kaya tak ambil gambar, tuan-tuan. Yang belum kaya ya, betul tak? Kita kan nampak kereta sport baik, ambil gambar sebelah. Oh, letak pun. Tak boleh. So kan jumpa kereta tak boleh, nak beli guna dividen. Boleh ya? So kalau RM30 tadi tak boleh, itu makna ada dia gini. Kalau tuan-tuan isteri paralyzed, kita ada anak OKU yang mental yang kos tinggi, nak simpan RM30 tak boleh, saya setuju. Tapi kalau tuan-tuan tak ada anak yang OKU, pasangan tuan-tuan dengan tuan-tuan sehat ya, tak ada masalah mental, tak boleh simpan RM30. Itu suatu benda yang mana ada something wrong with you somewhere. Saya 22 tahun dah. Daripada orang saya sekarang ni, okey, starting bulan Oktober saya buat untuk Asnah pula. Saya nak pastikan dia boleh beli rumah. Kalau boleh, there's no reason. Ya, kalau beraya kita boleh beli labu ci, labu air, labu sayur, boleh bayar internet dan sampai beratus sebulan. There's no reason yang kita kata kita tak boleh simpan RM30. Ya? Okey. No matter what kena buat. Saya rasa bukan diorang je yang dapat ilmu, kita orang ke atas ni pun memang rasa boleh dapat pelbagai poin yang rasa berguna lah, yang kita orang boleh adaptkan di kemudian hari nanti bila ada anak nanti macam mana. Betul lah, memang betul begitulah cara yang sebenarnya. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Samsudin. Tepukan gemuruh untuk Encik Samsudin atas penjelasan dan nasihat yang diberikan, dan kepada adik-adik yang berada di hadapan abang ni, diharap semua info-info yang diberikan boleh mengambil orang kata tips untuk mula bekerja esok-esok. Okey, Mai, ada sebarang nasihat untuk adik-adik, Mai? Betul turis, hutang dengan pelaburan tu kalau boleh utamakanlah pelaburan, menyimpanlah dulu. Kalau boleh, bukannya ada lebihan baru simpan, tapi simpan dulu baru berbelanja. Harap adik-adik pun semua menyimpanlah dari awal RM1 sehari. Kalau 30 hari dah ada RM30. Ya, baiklah, terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Jangan risau, kami akan berada di sini sehingga jam 10 malam nanti. Dan kepada yang sedang berada di mall ni dan juga berada di rumah, sila-silalah ke mall ni untuk orang kata mendapat khidmat nasihat dan juga pertanyaan berkenaan dengan pelaburan. Sekian saja untuk sesi kita pada pagi ni yang sangat jumpa lagi petang ini, kita ada lagi satu sesi pada pukul 5 petang yang bertajuk apa tajuk petang kita ni? 2023 sukar dijangka. Apa khabar kewangan anda? So jumpa petang ni pada pukul 5 petang, dan pada pukul 3 petang ni kita ada artis juga, artis jemputan. Betul. Jadi hadirlah ke sini, hadir ke Kuantan City Mall untuk memeriahkan lagi kita punya program pada hari ini. Sekian saja daripada saya dan Riz. Ya, kita jumpa lagi pada pukul 5. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan ya kepada